Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi dan juga selamat datang ke kelas tutorial CFT 1063 iaitu Basic of Multimedia and Web Technology untuk minggu ke-8 So kita akan membincangkan perkara berkaitan dengan elemen multimedia iaitu interactivity, di mana interactivity ni amat penting dalam kita mereka bentuk projek multimedia dan juga kandungan multimedia, terutamanya dalam pembangunan web dan sebagainya. So untuk tutorial kepada kali ini kita membincangkan dengan lebih lanjut apa itu interaktiviti dalam projek multimedia, di mana kita nak mengadaptasikan knowledge yang kita dah pelajari dalam kelas lecture masing-masing. So kita akan tengoklah beberapa perkara untuk kita membuat kajian, sedikit kajian ringkas untuk kita selesaikan tutorial pada minggu ini. So untuk minggu ini tutorial minggu ke-8 so pelajar dikehendaki untuk conduct a desktop research on website dan juga untuk melihat interactivity dalam design sesuatu website. So di mana bila kita dah mengetahui interaktivitinya, kita boleh sama-sama mempelajari dan menjadikan satu benchmark kepada projek website yang kita bangunkan. Okey, so kalau untuk tutorial pada minggu ini, so para pelajar kita lihat yang pertama adalah to identify a good interactive design for 5 example of website. Okey, kita kena carilah beberapa jenis website yang kita boleh lihat. Kita tengok apakah elemen interactivity yang ada dalam website tersebut. Okey, dia menggunakan teks ataupun menggunakan hyperlink ataupun menggunakan image ataupun video yang dihasilkan dalam website tersebut. So kita akan tengoklah. Okey, so kita akan buat bersama-sama hari ini. Okey, dan yang kedua adalah untuk kita identify a good website design for your team to use as benchmark for your reference to develop your website. Jadi untuk projek yang kedua, para pelajar dikehendaki untuk membangunkan satu laman web lah. Okey, so laman web ni dijadikan sebagai satu portfolio untuk para pelajar upload ataupun memaparkan kandungan video dan juga kandungan website ataupun kandungan maklumat berdasarkan kajian yang dipilih. Okey, dan yang ketiga adalah untuk kita design your website page navigation. Maksudnya di sini adalah flow of information dan juga flow of interaction design. So maksudnya bila kita klik sesuatu web page ataupun hyperlink yang berada dalam website yang kini kita bangunkan, kita boleh navigate kepada maklumat yang lebih mendalam. So maksudnya interaksi antara web pages yang dibangunkan adalah berdasarkan design yang a good design for website design. So maksudnya di sini para pelajar kena pastilah apakah jenis maklumat yang diperlukan, apakah jenis interaksi yang sesuai untuk website. Jadi fokusnya kepada pembangunan website lah. Jadi di mana pembangunan web dan juga video kita ada dua perkara yang berbeza di sini. Sebenarnya di mana video adalah jenis dia panggil satu, kita tak boleh control lah navigation dan juga interactivity, tetapi kalau untuk website kita boleh kawal ataupun control interaksi antara maklumat tersebut. Okey, kita nak lihat maklumat macam mana. So macam para pelajar gunalah, kita biasakan kita guna website dan juga kita pergi di laman sesawang, kita tengok beberapa website. Okey, contoh kat sini lah. Mungkin saya nak terangkan sikit interaksi yang biasa digunakan untuk website. Sebelum tu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan interactivity. Okey, interactivity in multimedia. Okey, so kita tengok definisi dia supaya kita nak refresh ataupun recap balik lah apa yang para pelajar telah pelajari semasa dalam kelas kuliah lecture itu. Okey, kalau kita tengok apa itu interactive media. Okey, di mana sekarang ni zaman interactive media adalah kita panggil interaktif, juga dipanggil sebagai interaktif multimedia. So di mana
Media ni adalah computer delivered electronic system that allow the user to control, combine, manipulate different type of media such text, sound, audio, video, graphic, animation dan sebagainya. So the interactive media integrate computer memory storage, binary data, memory storage, telephone, television and other information technology. So yang paling penting di sini adalah orang kata backbone kepada interactivity adalah komponen multimedia itu sendiri. Okey, dan juga information technology. Okey. Dan kalau kita tengok juga banyak kita dapat adaptasi beberapa perkara menggunakan interactivity ni. Banyak aplikasi kepada elemen interactivity dalam pembangunan web ataupun dalam aplikasi yang ada pada hari ini. Kita boleh adaptasi secara kreatif dalam pembangunan projek kita. Okey. So kalau kita tengok slide balik, okey, banyak yang kita boleh tengok di sini. Okey, contoh-contoh interaksi yang digunakan dalam website kita pada hari ini. So kita akan tengok secara lebih mendalam, secara live di sini. Okey, so mungkin kalau ada apa-apa soalan boleh ditanya di dalam live chat di YouTube channel. So saya akan berinteraksi di sana lah. So saya akan jawab melalui interaksi di YouTube channel tersebut. Okey, so boleh tanya soalan dan boleh participate dalam Google Chat ataupun dalam YouTube chat, live chat tersebut. Okey, kalau kita tengok hari ini banyak kita adaptasi ataupun kita tengok banyak interactivity yang digunakan dalam aplikasi pembangunan web dan juga aplikasi multimedia yang lain termasuk pembangunan mobile apps. Okey, kita tengok contoh juga di sini. Saya cuba cari contoh. Okey. Okey, kita tengok di sini. Okey, ini adalah contoh interaksi yang kita gunakan untuk kita kalau kita nak membuat reka bentuk ataupun diagram kepada navigation sesuatu information flow dalam interactivity, kita gunakan contoh macam ni lah. Kita boleh interact antara page dan juga paparan yang ingin dipaparkan melalui skrin dan sebagainya. Okey, dan juga kalau kita tengok juga banyak pembangun web ataupun menggunakan beberapa approach yang sesuai dalam mereka bentuk interaksi interactivity kepada media itu sendiri. So kalau kita tengok sebagai contoh, banyak interaktif media ni dibangunkan dalam beberapa platform dan juga aplikasi yang ada sekarang, terutamanya dalam social network media, dalam video game. Interaktif yang paling ketara lah video game. Kita boleh berinteraksi, kita boleh berkomunikasi dan kita boleh dan kita boleh berkomunikasi dengan player dalam juga. Bukan sekadar berkomunikasi dengan maklumat, tetapi dia boleh berkomunikasi di antara sesama partisipan yang terlibat dalam permainan game tersebut. Kita ada banyak contoh-contoh lain yang famous sekarang ni, Among Us banyak kita gunakan. Itu pun contoh juga macam mana kita interaksi antara manusia, komputer dan juga media. Okey, banyak juga interaksi media digunakan dalam mobile app, dalam augmented reality dan dalam virtual reality dan juga dalam website. Okey, dalam courseware, pembangunan e-learning dan sebagainya yang kita gunakan seharian. Maksudnya pelajar di universiti juga menggunakan e-campus. Okey, dan juga e-book. Dulu kita ada e-book, kita boleh refer e-book untuk kita wujudkan satu interactivity kepada media tersebut, di mana kita boleh berinteraksi dengan buku elektronik tersebut. Dan juga kios. Kalau kita tengok dulu, kalau kita tengok di bank ataupun di institusi, ada kios-kios yang menyalurkan maklumat. Suatu ketika dahulu kita boleh berinteraksi dengan kios tu, kita dapat maklumat dan sebagainya. Dan ada yang kita guna juga dalam interaktif media yang sekarang ni memang famous sekarang ni adalah e-commerce lah, e-commerce. Dan tidak lupa juga kalau kita nak bangunkan satu presentation dalam bentuk slide. So kita boleh berinteraksi dengan flow maklumat kita sendiri, kita boleh control, kita boleh navigate dan sebagainya.
Okey. So yang kita nak fokus dalam tutorial kita pada kali ini adalah macam mana kita adaptasi website ataupun interaktiviti media di dalam website. Okey, sebab website yang kita bangunkan adalah sebagai satu portal, dan website yang kita bangunkan juga dalam projek dalam semesta ni adalah untuk kita bangun portfolio dalam bentuk website. Okey, kita akan masukkan hasil video kita dalam website, dan juga kita masukkan maklumat-maklumat lain yang penting dalam website tersebut. Okey. Saya tak nak limit kepada kreativiti masing-masing. So maksudnya di sini para pelajar perlu menghasilkan satu website yang kreatif berdasarkan tema dan tajuk yang dipilih. Okey. Kalau kita tengok juga contoh di laman Sesawang, saya selalu cek di untuk tutorial di apa yang dimaksud dengan interactivity adalah the most common application including training program, video game, sama yang saya ceritakan tadi, electronic encyclopedia, travel guide dan sebagainya, banyak menggunakan interaktif. Macam kita guna Waze, kita guna apa lagi? Kita tengok map dan sebagainya, Google Map dan sebagainya, dia menggunakan interaktiviti. So interaktiviti ni bukan sekadar interaktiviti menggunakan mouse dan juga keyboard. Kita boleh menggunakan voice command, dan juga kita boleh gunakan gesture untuk kita berinteraksi dengan informasi, dan juga kita berinteraksi dengan sistem. Okey, contoh yang ketara juga, kalau kita ada Android application yang kita gunakan dalam kenderaan kita, kita bukan sahaja kita boleh berinteraksi menggunakan papan kekunci ataupun keyboard, kita boleh menggunakan voice untuk kita buat searching. Okey, so dia boleh terus orang kata mencari maklumat yang kita cari. Contohnya macam dalam phone, smartphone dan sebagainya. Ni saya boleh tunjuk sedikit di sini. So kita boleh bagi command, selain kita menggunakan command macam ni untuk kita type maklumat ataupun pin number yang sesuai untuk kita berinteraksi dengan paparan di sini. So kita boleh gunakan voice command juga, seperti saya menggunakan menggunakan Samsung Note 10, Note 10 Plus. Jadi dia ada aplikasi untuk kita berinteraksi secara voice, kita menggunakan Bixby. Okey, saya akan sebut Bixby, and then dia akan respon kepada kita. Ini salah satu contoh interaktif media. So level yang seterusnya pada masa hadapan, dia lebih kepada intelligent media, di mana media sendiri boleh melakukan aktiviti intelijen berdasarkan data analitik dan sebagainya. So itu kita bincang dalam kelas yang lain lah. So contoh saya tunjuk macam mana saya berinteraksi secara voice command dengan smartphone saya. Okey. Bixby. Morning, Bixby. Okay. Good morning. Hey Ben, I hope you're having an awesome morning. Okay, so can you find the meaning of interactive media? Sure, here's what the internet says. Interactive media refers to the different ways in which people process and share information. Interactive media is meant to engage the user and interact with him or her in a way non-interactive media do not. Examples of interactive media include social media, video games, and apps. Okay, so this is the simple example lah yang kita boleh tengok macam mana kita berinteraksi. So design interaksi ni pun kita kena design juga supaya kita boleh memahami macam mana behavior of the device dan juga sistem yang ingin kita bangunkan. So itu contoh lah, contoh yang kita gunakan. So banyak lagi lah, bukan sekadar interaksi biasa, tapi yang kita nak fokus dalam kajian kita mungkin interaksi dari aspek visual. Okay, visual dan macam mana teks, grafik, animation dan sebagainya untuk berkomunikasi dengan pengguna ataupun user yang menggunakan produk multimedia ataupun menggunakan web tu nanti. Okay. So untuk tutorial ni juga kita akan mungkin para pelajar kena pastilah kalau kita tengok soalan tadi, kita tengok soalan. Okey, ada soalan boleh terus tanya di live chat, live chat. So saya akan jawab kemudian, ataupun kalau saya ada masa saya jawab terus. Okey, kita tengok juga di sini. Okey, kita tengok kalau interaktiviti. Sebenarnya interaktiviti ni adalah kita panggil untuk dia menjadi satu platform ataupun sebagai satu perantara untuk kita gabungkan antara grafik,
animation, okey, video, teks dan sound. Okey, maksudnya di sini barulah komponen multimedia itu lengkap, sebab interaktiviti dia antara dia masuk macam ni. Interaktiviti bukan sekadar interaksi antara manusia dengan komputer, tapi interaktiviti di antara komponen multimedia yang kita bangunkan tu. Okey, maksudnya interaktiviti antara animation dan grafik, interaktiviti antara grafik dan video, dan juga antara teks dengan animation, dan mungkin interaktiviti antara teks dengan grafik dan juga teks dengan sound. Okey, jadi kalau kita tengok contoh di sini, interaktiviti ni banyak. Kita ambil contoh. Mungkin kita ambil contoh laman web fakulti kita, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Kita pergi kepada FTKW. Okey, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Okey, enter. Okey. So ini contoh website yang kita boleh tengok. Tadi kan kata 5 lah, saya bagi satu saja. Nanti para pelajar boleh cari sendiri dan buat laporan untuk tutorial ke-8. Okey, so ini website fakulti. Kita pergi English atau Melayu sama je. Kita pergi Melayu pun boleh. Okey, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, ini contoh macam mana kita tengok interaksi antara komponen teks dengan teks dan file dalam website tersebut. Macam mana kalau kita tengok ini adalah navigation kita. Okey, navigation. Kita nak link ke sini, sebenarnya ada file yang menghubungkan antara teks pengenalan ni dengan satu file paparan. Jadi contohnya kita tekan pengenalan di sini, dia akan keluar paparan pengenalan. Okey, jadi antara teks berinteraksi, interaktiviti dia memaparkan satu laman web ataupun page website yang baru dengan maklumat yang lain. So maksudnya kita boleh mengawal interaksi maklumat yang dipaparkan dalam sesuatu website. Okey, kalau pergi dari meja dekat, so ini adalah teks, antara teks dengan file. File juga adalah komponen multimedia, file yang dipaparkan dalam bentuk image dan juga file HTML yang dipaparkan melalui laman web. Okey, menggunakan browser lah. Browser sama ada menggunakan browser Google Chrome, ataupun kalau menggunakan platform Apple kita guna Safari, Firefox dan sebagainya. Banyak lagi saya akan bincang lagi kemudian dalam sesi-sesi yang lain. Okey, contoh kat sini kita tengok banyak ni maklumat kita kena susun dengan sesuai. Jadi antara contoh juga interaktiviti macam ni, gambar kat sini kita ada juga gambar yang kita boleh klik. Ini teks yang kita boleh klik. Kita boleh berinteraksi dengan maklumat-maklumat lain. Contohnya dekat sini kalau kita tengok dekat program. Okey. Okey, kita ada ni gambar dan sebagainya. Ini sebenarnya gambar ni. Okey, ini kalau kita nak buat interaktiviti ataupun interaktif antara gambar dan juga teks dan maklumat sebagainya. Bila kita klik di sini, ini adalah gambar sebenarnya. Okey, gambar, klik untuk maklumat lanjut. Jadi kita klik. Okey. So dia akan paparkan maklumat. Okey, sebab tu kita panggil interaktif media. Kita boleh berinteraksi dengan media ni. Okey. So website ni adalah satu media lah, media interaktif. Orang kata media baru dan sebagainya. Jadi dia akan lebih memberi, dia panggil user experience lah kepada pengguna. Jadi kalau orang dah biasa guna website ni, dia akan tahulah okey lepas tu klik mana dan klik mana, dan memudahkan juga navigation dan juga kefahaman kepada para pelajar. Okey, kalau kita tengok juga di sini, okey, banyak contoh bila klik di sini, ini adalah contoh hyperlink, dia panggil hyperlink. Okey, kita boleh navigate maklumat-maklumat yang dipaparkan di sini. Okey, contohnya di sini dan sebagainya banyak maklumat kita boleh tengok, maklumat staf akademik. Okey, maklumat. Okey, kita tengok bila kita klik ada di sini, klik sini dan sebagainya. Dan juga saya pada sini. Okey. Kita boleh tengok juga contoh lain kita pergi contoh lain yang lebih sesuai juga. Ni lebih formal sedikit. Kalau kita tengok contoh website. Okey, website yang lain. Okey. Sebab kita kena cari beberapa website untuk kita tengok.
Okey, kita cuba tengok balik. Ini kalau kita tengok, kita teks, kita interaksi. Contohnya kalau website ni ataupun Google itu sendiri, Google sendiri, dia ada satu feature di sini adalah untuk kita type maklumat. So ini input lah sebenarnya. So paparan untuk kita terima input pun kita boleh design sebenarnya. Ini part of interactivity. So maksudnya kita masukkan input. Kalau kita klik sahaja website tersebut, dia dah ada maklumat ataupun teks untuk kita klik, tetapi ada keadaan kita boleh masukkan kandungan yang ingin kita cari dan dia terus kepada paparan. Contohnya di sini kalau kita masukkan Fakulti Eksekutif dan Warisan, kita boleh pergi kepada image, map dan sebagainya. Kalau image kita tengok daripada teks kepada image. Okey, kalau kita klik di sini, contoh kita klik di sini. Okey, bila kita klik gambar di sini adalah satu contoh interactivity antara gambar dengan teks dan juga gambar yang seterusnya. Maksudnya dua file dibuat satu interaksi antara dua gambar. Okey, di sini kita klik, kita keluarkan. So ini sama juga. Okey, dan sebagainya. Okey, untuk membangunkan website ni, saya cadangkan para pelajar menggunakan platform free di internet. Sekarang ni kita ada wix.com. Okey, kita type wix.com. Okey, sebab mungkin ada para pelajar ingin mendapat pencerahan lah untuk kita bangun. Sebab banyak kalau kita tengok topik interactivity ni, kita lebih banyak perkara yang kita guna pakai ataupun yang kita rujuk adalah pembangunan website. Jadi fokusnya kepada pembangunan website. Jadi video tu kita tak boleh masukkan elemen interactivity kecuali produk multimedia tertentu yang kita boleh menggunakan interactivity. Contohnya macam zaman-zaman para pelajar dulu, zaman sekolah, kita gunakan interaktif CD dan sebagainya. Kita boleh navigate setiap pergerakan maklumat ataupun courseware yang para pelajar gunakan di sekolah sebelum inilah. Okey, kita tengok apa kita nak cari tadi, lupa untuk kita cari Wix tadi Okey, wix.com wix.com. Okey, kalau kita tengok Google pun all kita boleh tengok website dia, image kita boleh tengok image, kalau news dan sebagainya, ada video pun kita boleh search untuk video. Okey, kalau mungkin untuk pencerahan ni mungkin kita boleh sama-sama tengok YouTube berkenaan dengan video Wix ni. Okey, so Wix ni sebenarnya to make your free website with Wix, we have everything you need to create your own stunning website and get online. Okey, maksudnya dia ada satu package tertentu lah. Package dia kita boleh pilih, kita boleh choose apa yang kita nak buat berdasarkan jenis website yang kita bangunkan. So kita boleh tengok beberapa jenis interaktif ataupun interactivity antara pages ataupun antara maklumat yang ingin dipaparkan dalam website tersebut. Jadi para pelajar boleh buat rujukan untuk bangunkan website untuk projek nombor 2. Okey. Dan satu lagi kita boleh tengok beberapa contoh good web design yang mempunyai interactivity yang menarik untuk kita menjadikan rujukan ataupun benchmark bagi pembangunan projek. Okey, dan kita tengok juga komponen-komponen lain, macam mana komponen-komponen multimedia lain seperti audio, video, animasi dan sebagainya diintegrasikan menggunakan elemen interactivity ni. Okey, dan yang ketiga, para pelajar perlu menghasilkan satu navigation lah kepada website tersebut. Bila klik di sesuatu teks ataupun video, file tu ataupun kita pergi kepada page yang mana ataupun kepada konten multimedia yang mana. Jadi itu yang kita kena buat dalam tutorial ke-8 ni. Okey, contoh kita tengok video dulu. Video Wix ni kita akan tengok apa kelebihan yang ada pada Wix ni yang kita boleh guna pakai. Okey, teruskan di sini. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to Wix.com. Our startup is constantly evolving, and we need a website that can do the same. We use Wix Video to showcase product demos so users can learn all about our app. Let the adventures begin. With Wixblog, we can share industry news and updates about important releases. It really helps us establish ourselves as an authority in our field. Awesome. We're looking
looking for early adapters to beta test our next release. So, I'm sending an email marketing campaign to my contacts list. Every element is completely customizable. This really delivers. In this industry, you gotta stay ahead of the competition. Thanks to Wix professional SEO tools, we can make sure that we rank high on the search and attract new users. Wow. This is really gonna put us on the map. Go to Wix.com and create your professional website today. Okey, dalam kita ingin mengadaptasikan elemen interaktiviti ni dalam projek kita, so kita boleh menggunakan satu application di cloud untuk kita bangunkan website. So website tersebut kita boleh bangunkan di mana contoh yang paling jelas lah yang kita boleh adaptasi elemen interaktiviti adalah penghasilan ataupun pembangunan laman web. Jadi saya menasihatkan para pelajar untuk menggunakan platform di cloud ataupun menggunakan platform Wix ni untuk kita bangunkan laman web bagi projek kedua pelajar. Okey, so kita pergi kepada wix.com. Platform yang saya cadangkan adalah wix.com. Wix.com. So banyaklah rujukan, banyak orang guna Wix ni untuk bangunan web. Okey, saya pun ada bangunkan laman web personal saya menggunakan Wix. Jadi kita pergi dekat Wix lah, wix.com. Okey. So wix.com ni adalah is a free website builder, and then you can choose a lot of template kat sini lah, banyak template yang sesuai. So para pelajar perlu tengok template sesuai dengan kandungan yang ingin dibangunkan, termasuk juga jenis-jenis interaktiviti yang ada dalam template tersebut untuk diadaptasikan dalam projek tu nanti. Okey, kita masuk Okey, kepada yang belum mendaftar, okey, para pelajar perlu mendaftarlah website ni. Macam biasa kita perlu pendaftaran macam biasa, tetapi saya dah mendaftar, jadi saya dah boleh login kepada sistem ataupun platform website builder ni ataupun website Wix ni. Jadi kalau kita belum ada account, kita boleh register. Okey, seperti biasa mungkin saya bagi contoh lah untuk register di sini wix.com. So katakan ini kita nak register, get started di sini. Okey, get started. Okey, daripada get started ni, okey, tak perlu saya akan besarkan di sini lah, senang sikit lah. Okey, so kalau kita tengok di sini, untuk kita mulakan website ni, kita start terus di sini. Okey, bila kita dah start di sini, okey, kita mula dengan register. Kita register email, so dan sebagainya. Jadi para pelajar ataupun saya dah bagi tahu kepada para pelajar semua di minggu lepas untuk para pelajar register satu akaun berasingan lah untuk digunakan untuk projek ni. Jadi akaun tersebut boleh digunakan dalam bersama ahli kumpulan untuk kita sama-sama masuk ke dalam satu akaun untuk kita bangunkan laman web tersebut. Jadi kita boleh register, kita boleh sign up dulu. Kalau belum ada, kita sign up dulu sini. Okey, bila sign up, kita boleh sign up, kita masukkan email, katakan email apa? Email star ship, katakan starship nama kumpulan. Okey, .com.gmail.com. Okey, and type again, okay, starship ship at gmail.com. okay, sama juga tadi, silap star tak ada T. ok, jadi pastikan email ni sama dan sebagainya. Password, masukkan password. ok, masukkan password juga. ok, lepas tu dan sign up. ok, bila dah sign up kat situ, terus masuk kepada account dan login. Kalau ingin sign up menggunakan account Google, terus klik di sini, dia akan terus register. Ini kalau kita ingin masukkan email lain lah di sini. Saya tutup di sini balik.
Okey, bila saya dah login kepada sistem ataupun Wix ni, okey, saya ada beberapa template yang saya boleh pilih di sini. Okey, kita tengok. Okey, banyak contoh-contoh di sini kita boleh pilih berdasarkan website. So kita boleh buat banyak website. Saya dah buat beberapa contoh. Saya pernah bangunkan ini website peribadi saya, website CV saya. Okey. So sebenarnya bila kita ingin bangunkan website ni, kita kena pilih lah tema kita, apa yang kita nak buat dan sebagainya. Jadi ini dapat membantulah para pelajar untuk kita dapat sedikit idea macam mana kita ingin bangunkan website kita dan mengadaptasi elemen interactivity dalam navigation ataupun website yang ingin kita bangunkan, di samping penggunaan elemen multimedia yang lain dalam komponen kepada website tersebut. Termasuk video yang para pelajar hasilkan. Saya rasa saya kena kecilkan supaya senang sikit. Besarkan sini. Kalau kita tengok contoh di sini, kita besarkan lah. Ni banyak apa kita besarkan. Kita letak kat sini lah, senang sikit. Kalau kita tengok bila dah masuk dalam environment ni, saya dah register, kita boleh start dengan my site ataupun kita ada my site, explore, hire professional. Ni kalau kita nak engage untuk specific consultant, biasanya yang berbayar lah, tapi yang free ni kita just create new website. Bila kita create a new website ni, kita akan tengok beberapa contoh. What kind of website do you want to create? So bergantung kepada contoh ataupun bergantung kepada tema projek. Kalau boleh samalah, jadi dia ada kesinambungan daripada projek video tersebut. Contohnya kita boleh ambil, kita boleh pilih beberapa tema template, business, designer, blog, restoran dan sebagainya, fitness, portfolio, music, event dan sebagainya. Jadi kita ada beberapa contoh lah. Contoh di sini kita boleh tengok. Contohnya kita tengok business. Kita sama ada kita nak buat website, maksudnya kita nak hire professional untuk create website untuk kita, ataupun kita boleh menggunakan template di sini. Kita boleh pilih template. Sama ada kita nak nak pilih biasanya kita pilih lah template, sebab ada banyak template di sini. Template banyak, kita boleh edit, kita boleh ada banyak features, atau lebih kurang kalau katakan lebih beribu lah design dan features. Kalau yang free mungkin kurang sedikit, kita pilih. Bila kita buat pilihan di sini, kita tengok ada banyak template-template yang kita boleh gunakan untuk kita gunakan. So antaranya adalah kita pilih construction dan sebagainya. Ini banyak template yang kita boleh guna untuk kita pilih untuk kita pilih dan sebagainya. Kita pilih yang bersesuaian dengan projek kita. So kat sini dia ada banyak lah, jadi kita boleh search template juga di sini. Kita boleh search katakan videografi lah, ataupun contoh videografi. Cinematographer dan sebagainya. Ini director. Kita boleh pilih. Kita ambil contoh lah satu contoh untuk kita bangunkan website kita. Kita ambil satu, saya ingat kita buat video lah, video. Kita ambil this one, videographer. Videographer. Kita view dulu. Kita view dulu. Kita kena edit sebagainya. Sambil kita edit dia bagi sistem ni akan tolong design untuk kita template dia. So kita pilih tadi, dan sambil kita tunggu, kita boleh tengok lah. Terus dah ada. Ini contoh website yang telah dibuat berdasarkan template yang kita pilih tadi tu. Kalau kita tengok kat sini, saya tutup sikit.
Okey, senang kita tengok di sini. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, ini contoh template yang kita pilih tadi kita pilih sebagai videographer tadi kan. Okey, kita ada banyak. Ini semua navigation semua ni. Ini bila kita tengok preview nanti dia akan keluar macam ni. Ini adalah button-button untuk kita gunakan dalam website ni. Tapi ini tak keluar lah dalam website tu. Ini sebagai macam editing studio kita. Okey. Okey, kita boleh preview, kita tengok. Okey, ini yang dipaparkan. Okey, ni sebab kita ambil yang free, that's why dia ada upgrade now di sini. Jadi kita abaikan saja di situ. Ini adalah paparan kita yang kita buat. Okey, kita boleh play video, kita boleh masukkan video dan sebagainya. So, okey. Okey, jadi interaktiviti yang kita boleh klik ni lah dia dipanggil contoh interaktiviti dalam media tersebut. Okey. So, kita balik kepada editor. Okey, katakan kita nak tukar, ni, kita just klik di sini. Dia tulis di sini manage video. Okey, atau kita nak setting saja pun boleh. Okey, kita nak setting, kita boleh pilih setting yang dah ada di sini. So yang penting adalah kreativiti pelajar dalam menggunakan Wix ni. Okey, untuk hasilkan yang terbaik lah. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh lain yang sesuai untuk para pelajar rujuk. Okey, katakan kita nak tukar video di belakang ni. Okey, saya akan tukar video di belakang ni. Okey, kita boleh masukkan gambar. Okey, sama ada gambar tu dalam library ataupun gambar daripada komputer kita sendiri. Okey, ataupun video. Okey, untuk account free ni you upload video up to 15 gigabyte maksimum. Okey, kita boleh ambil daripada Dropbox, Google Drive dan sebagainya. Contoh kita ambil daripada komputer. Okey, daripada komputer saya dah ada video yang saya dah buat. Okey, di sini kita ambil terus ya. Okey, kita ambil contoh video yang kecil lah, senang sikit nak bagi contoh. Okey, kita pilih yang mana yang sesuai. Okey, kita ambil yang ni ya. Okey, ini ringkas saja. Okey, so dia akan upload. Kita nak buat live streaming pun boleh. Okey, cuma saya tak tahu account free ni boleh buat live streaming tak, saya tak pasti. Tapi kita boleh cuba juga. Kalau buat live streaming, siapa boleh tengok dan sebagainya, kita boleh klik sini. Okey, so katakan kita nak buat live streaming di sini. Okey, kita boleh klik sini. Okey, you can go live on your website. Okey, from anywhere. Jadi kita boleh guna mobile, schedule event dan sebagainya. Kita boleh terus di sini pun kita boleh buat live Okey, kita pergi desktop, we want to go live, dan kita boleh gunakan features ni Sekarang kita tak pergi lagi lah. Okey, kita tengok balik video tadi yang kita dah upload tadi. Okey, sekarang dah upload dah di sini. So ini contoh contoh video. Jadi kita boleh close this one. Okey, kita dah upload. Okey, sekarang video yang kita upload tu dah ada di sini. Jadi kita dah wujudkan satu interaktif media di sini. Kita boleh klik dan kita boleh mainkan. Contoh kita preview balik. Okey, preview balik apa yang kita dah buat. Okey, so sambil-sambil kita masuk di website, kita nak tengok ini website dan kita boleh play saja. Okey, saya dah masukkan. Okey, teruskan menyokong Dr. 90. Ini cara kita nak masukkan video Okey. Okey, kita back to editor. Okey, satu lagi feature yang kita boleh gunakan, kita boleh juga masukkan elemen-elemen lain di sini Kita tengok background dan sebagainya, kita boleh tukar background. Okey. Okey, background juga penting contohnya kita tukar background. Okey, kita boleh pilih background ni daripada yang ada di sini, ataupun kita boleh upload image ataupun video background pun boleh.
Okey, video background pun boleh, kita boleh masukkan video background kalau kita nak background website kita tu ada video dan sebagainya. Okey. Satu lagi yang penting juga adalah untuk kita mempelajari macam mana kita nak masukkan komponen-komponen. Okey, kita ada komponen add. Untuk add, kita boleh add pelbagai, okey, text, strip dan sebagainya. Jika kita ingin tambah gallery dan sebagainya, kita boleh masukkan. Kita boleh add pelbagai juga lagi. YouTube, okey, YouTube video apa yang kita dah buat dalam YouTube, kita boleh masukkan dalam komponen website ni. Jadi ini kita kena nak tambah lah penggunaan penghasilan website ni adalah untuk kita aplikasikan, okey, teori interaktiviti dalam media itu sendiri. Okey. Okey, seterusnya kita boleh tengok lah, banyak lah, kita kena explore sendirilah, banyak sangat ni. Kalau saya nak explain ni memang banyak sangat, jadi para pelajar perlu explore. So yang ringkas saja saya akan bagi tahu. Okey, satu lagi kita boleh katakan kita nak tambah page tadi. Page tu dah ada sekarang ni. Okey, dah ada page. Kita akan masukkan ini. Okey, home button. Kita boleh manage juga, manage menu. Katakan kita nak masuk menu lain, tambahan manage menu. Okey, kat sini kita ada 2 page saja. Okey, dan kita boleh tambah add page di sini. Okey, kita tambah page baru. Jadi page baru katakan kita letak kat situ video lah. This mungkin YouTube ataupun YouTube channel kat sini. Okey, video collection lah. Okey. Okey, video collection di situ. Okey, kita kena samalah bagi nampak seragam lah. Okey, video collection. Okey, video collection. Okey, done. Okey, so sekarang ni dia tak tersusun. Kita nak susun, kita kena alih di sini. Alih di bawah, dia akan susun. Okey. Lepas tu kita klik saja. Okey, untuk kita design interactivity di sini, kita perlu kepada satu page lain. Ini baru design. Jadi kita kena tambah page. Jadi kita add page di sini. Sekarang ni satu page saja. Kita boleh manage di sini. Page background dan sebagainya. Okay, katakan kita nak tambah satu page baru di sini, menu and pages. Okey, kita nak tambah satu page baru. Sekarang ni ada 1, 2, 3 page. Okey, so kita dah add page tadi. Okey, sebab kita dah letak menu tadi. Okey, kita dah ada page tersebut. Okey, video collection. Okey. Okey. Navigate okey, kita dah ada. Ini adalah bio. So kita nak navigate di page ni. Pergi navigate, kita akan pergi home tadi. Ini yang pertama. Okey, sebab bila kita guna tools ni, dia dah memberi kita, membantu kita lah dalam penghasilan page tu. Tak perlu buat satu-satu. Jadi kita klik di sini saja dan kita pergi navigate, kita pergi page yang telah kita buat berdasarkan menu di atas ni. Jadi kita katakan page video collection ni sebenarnya kita boleh export video-video kita di YouTube channel, ataupun kita boleh masukkan gambar daripada komputer kita. So banyak ni, kena explain, kena explore sendiri nantilah. Okey. Okey, so contoh dia kita boleh masukkan YouTube, YouTube, kandungan YouTube di sini. Jadi kita boleh guna add apps. So add apps ni kita tengok lagi kat sini banyak. Kita boleh pilih kita nak masukkan apa kat sini. Apps ni macam mana, banyak apps saja ni. Okey, untuk kita masukkan beberapa live chat dan sebagainya, kita boleh add. So kita guna yang free saja dululah, sebab ada few yang berbayar. Premium, free, ni free to install, free plan available. Okey, ini free plan available, jadi kita boleh masuk lah. Okey, free to install. Ini untuk kita guna ni live chat. Kita boleh live chat juga di situ, atau web chat di sini. Kita boleh add saja.
okey, basic site info, okey, allow and add. Okey, so dia ada kat sini. Okey, jadi kita boleh tengok apa yang dipaparkan sebagainya. Okey, so kita boleh delete balik di sini. Okey, kita tak nak ini kan, kita pergi setting dan kita boleh so yang ni kita kena bayar lah this one, tapi tak apa, kita nak tengok traffic. So features yang lain kita boleh guna di sini yang mana dah ada. Okey, so kita boleh okey, kalau kita nak delete, kita boleh delete lah this one. Okey, kita boleh delete. Kalau kita tak nak, kita boleh delete. Okey, okey, biasanya kita boleh add media dan sebagainya. Kalau kita add media, kita boleh add media yang kita boleh buat daripada Facebook, daripada Google Drive dan sebagainya, dan kita boleh masukkan di sini semua. Okey, dan sebagainya. So banyak features dalam ni. Dia bukan sekadar template, kita ada feature-feature tertentu untuk kita bantu kita membuat website dan membangunkan website kita. Okey, and satu lagi, kalau kita nak tengok juga, kita nak add, kita boleh add beberapa perkara yang penting di sini. Kita boleh add juga YouTube, YouTube kandungan music dan YouTube. So contohnya kat sini kita nak add video music daripada YouTube. Okey, kita masuk single player, Wix video, transparent video dan sebagainya, kita boleh masukkan. Okey, contohnya kita akan masukkan YouTube di page ni. Okey, so kita akan masukkan video sini. Okey, ini contoh dia, kita akan masukkan. Okey, kita add application tadi tu, kita pergi ni this one. Okey, kita ambil yang free lah untuk masukkan YouTube channel dia. Kita search di sini. Okey, YouTube channel lah. Kita masukkan YouTube. So kita boleh add ni, add video dan sebagainya, Instagram stream, okey, foto gallery dan sebagainya kita masukkan. Okey, video image slider, okey, kita boleh masukkan juga. So banyak kita boleh masukkan. Okey, saya minta para pelajar nanti explore perkara ni supaya kita boleh hasilkan satu website yang sesuai. Okey, kalau kata kita tak suka template ni, kita nak tukar template lain, kita boleh tukar template juga. Okey, template, pergi setting. Okey, ataupun kita pergi site pun boleh. Okey, kita pergi site, kita pergi setting sini, kita nak tukar template katakan. Okey, tools dan sebagainya, banyak di sini. Satu lagi feature yang saya nak tunjuk di sini, kita boleh tengok ini desktop view. Kalau mobile view, kita boleh klik sini. Ini. Okey, mobile site. Okey. Kalau kita tekan navigation, kita boleh tengok this one. Okey. Ini contoh dia. Okey. Okey, kalau kita nak buat template lain, maksudnya kita nak cari template lain, kita boleh tengok juga di sini template yang sesuai untuk kita gunakan di sini. Kita boleh cari juga template lain. Kita close dulu. Okey, sebab template ni banyak template yang kita boleh gunakan. Kita dah buat tadi. Ada 3 website yang saya dah buat. Okey. Ini videografi dan sebagainya. Kita tengok contoh website yang saya dah buat. Okey, kita klik this one. So ini contoh website yang telah saya bangunkan dah. Lama dah ni saya dah buat. Saya letak profile saya sebagainya. Saya boleh add Instagram, okey, YouTube. So saya letak Dr. Nine TV di sini. Kita tengok. Kalau para pelajar masukkan link YouTube kat situ, kita boleh paparkan YouTube yang kita upload tu di website kita juga. Okey, di samping video-video kita yang lain. Okey.
Okey, so saya rasa untuk tutorial ni saya rasa dah cukup lah untuk minggu ini. Macam mana kita nak adaptasikan interaktiviti dalam website tu nanti. Jadi yang penting untuk tutorial pada minggu ini perlu menjawab beberapa persoalan ni, dan juga hasilnya akan menjadi rujukan untuk para pelajar membangunkan website tu nanti. Jadi sebarang pertanyaan pun boleh dihubungi melalui boleh menghubungi saya, dan juga semasa kita boleh berinteraksi juga di live chat di YouTube tu nanti. Okey, so saya rasa sekadar itu saja untuk minggu ini. Jadi kita akhiri dulu sesi tutorial kita pada kali ini untuk minggu ke-8. So saya harap para pelajar dapat pencerahan dalam penghasilan tutorial hari ini, dan juga panduan untuk membangunkan website tu nanti. So saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjaya. Good luck and all the best. Okay, terima kasih. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.